Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dua nikmat yang sewajibnya kita syukuri, iaitu nikmat kita dapat Islam. Suatu anugerah yang cukup ternilai kepada kita bila mana kita dapat menerima Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahnya Islam kita pada hari ini, sebagaimana yang kita ketahui, pada hari semalam 27 Rejab, kita sama-sama menyambut satu peristiwa agung, satu mukjizat yang agung yang telah berlaku kepada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dinamakan dengan surah Isra, surah perjalanan. Muslimin rahimakumullah, peristiwa yang berlaku atas batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menandakan betapa hebatnya seorang yang bernama Muhammad ibni Abdullah. Isra ini juga adalah dikaitkan dengan dua peristiwa yang telah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana kewafatan isteri yang tersayang dan juga orang yang banyak mempertahankan Nabi berada dalam kancah kafir Quraisy yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu suatu hadiah, suatu panggilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak berlaku kepada para nabi sebelum ini, yang mana kita lihat para nabi dan rasul yang kita percayai selama 25 orang dan hampir dalam 124,000 para nabi, maka dalam 25 rasul ini ada dinamakan ulul azmi, nabi-nabi yang diuji dengan ujian yang maha dahsyat, yang cukup hebat dalam perjalanan dakwah mereka. Termasuklah salah seorangnya adalah nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana berlaku sesuatu tentangan yang hebat, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hamba-Nya ini, iaitu Muhammad ibni Abdullah, telah diisra' dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disepakati oleh para sejarah ataupun para ahli sirah merakamkan bahawa berlakunya pada malam 27 Rejab, yang berlaku pada sepertiga malam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan daripada bumi Mekah, iaitu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat pertama sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim, yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya abdihi lailan, satu ketika, satu waktu dalam waktu malam, ya, di pertengahan malam, daripada mana? Daripada Masjidil Haram, dan destinasinya adalah Masjidil Aqsa yang berada di Palestin. Dan kita juga sebenarnya berada dalam bulan Rejab ini, ya, peristiwa berlakunya Al-Quds, ya. Hari ini masih lagi Palestin berada, ya, Baitul Maqdis menjadi rebutan oleh tentera Zionis menguasai ataupun menguasai Palestin itu sendiri. Maka Palestin ini adalah bumi Anbiya. Ramai para nabi dan rasul dilahirkan dan dakwah mereka berada di Palestin. Maka berlakunya Isra' ini daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, yang mana perjalanan ini ditemani oleh malaikat, kalau kitalah maknanya malaikat yang paling kanan, ya, malaikat Jibril, ya, ketua pada para malaikat, ditemani oleh Nabi malaikat Jibril. Sepanjang perjalanan Allah memperlihatkan kekuasaan, kemegahan, ya, Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perjalanan tersebut daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, Nabi telah turun beberapa tempat yang menjadi menandakan bahawa
adanya suatu peristiwa yang berlaku pada diri Nabi selepas berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ya, Nabi SAW diriwayatkan turun ya di tempat munajat Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina yang dikatakan. Singgah di Yasrib ataupun singgah di Madinah. Maknanya inilah tempat-tempat yang ada keberkatannya. Dalam perjalanan tersebut Allah memperlihatkan kepada Nabi perkara-perkara yang mencari adat, maknanya perkara-perkara yang luar biasa, ya, perkara-perkara yang berlaku kepada umat-umat terdahulu dan umat-umat Rasulullah jika sekiranya mereka ni menolak untuk menerima Islam itu sebagai agama mereka, sebagai ikutan mereka. Justru itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah suatu gambaran kepada kita untuk kita memperbaharui tajdid iman kita, ya, untuk kita menguatkan pegangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Masjidil Haram, ya, sebelum diisrakan, Nabi SAW telah diceritakan bahawa Nabi telah didatangi oleh malaikat Jibril, ya, diri baginda telah dibedah, ya, dicuci hati Nabi, dimasukkan iman sebelum di Isra' dan Mi'rajkan, menggambarkan kepada kita bahawa kita ni sebagai manusia yang tidak lari daripada melakukan kesilapan, kesalahan dalam kehidupan kita seharian. Manusia ni akan sentiasa berlakunya kesilapan, maka bertaubatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beristighfar. Sedangkan Nabi SAW telah dicuci hatinya. Apakah lagi kita sebagai manusia insan biasa yang tidak ada karamah, tidak ada mukjizat dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kita perlunya kita memperbarui setiap iman kita. Itulah kalau kita lihat para ulama kita menyusun kitab-kitab amalan-amalan dan sebagainya, mereka tidak meninggalkan supaya kita ni sentiasa memperbanyakkan zikir dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra' dan Mi'raj juga menggambarkan kepada kita bahawa bila mana Nabi SAW di Isra' dan di Mi'rajkan ke langit, setiap lapisan langit itu Nabi SAW berjumpa dengan para sahabat baginda, iaitu para Nabi, para Rasul, ya. Dan sehinggalah, ya, malaikat Jibril yang membawa Nabi sehingga langit ketujuh, dan sehinggalah sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita kongsikan indahnya pada petang ini ataupun pada hari ini, bahawa bila mana kita melihat susuk tubuh Nabi SAW ini adalah insan yang paling istimewa. Yang pertama saya sebut pada awal tadi bahawa Nabi telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Isra' dan Mi'raj ini bukan sekadar berlaku dalam keadaan mimpi, bukan dalam bentuk khayalan semata-mata, tetapi Isra' dan Mi'raj ini berlaku dengan batang tubuh, dengan bentuk kesedaran jasad Nabi dan roh Nabi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa hebatnya seorang Nabi yang lahir di akhir zaman, iaitu kita menjadi umatnya. Beruntungnya kita mendapat seorang Nabi, seorang Rasul, yang mana Nabi kita, Rasul kita ini istimewanya, dia telah menerima undangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sendiri telah memberikan satu hadiah yang cukup berharga kepada kita. Dan hadiah inilah akan menjadi asbab untuk perkara yang pertama sekali yang akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti mana nabi-nabi terdahulu dalam dakwah mereka, ya, kita lihat, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Khalilullah. Khalil ini maknanya teman rapat sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa Ruhullah, ya. Kalau kita lihat lagi Nabi Musa, ya, yang boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sehingga kan dirakam dalam Al-Quran bagaimana Nabi Musa alaihissalam berhasrat untuk menyampaikan hasrat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Nabi Musa ni kelebihannya, mukjizatnya, dia boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa minta untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran menyatakan bahawa fanzur ilal jabal, maka lihatlah wahai Musa akan bukit yang berada di besaran kamu. Fa in istaqara makanahu, jika sekiranya kamu lihat bukit itu tetap teguh, kukuh, berada di pasaknya, fasawfa tarani, kamu akan dapat melihatku. Tetapi apa berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa jatuh, ataupun Nabi Musa alaihissalam dia pitam ataupun pengsan. Maknanya sekalian Nabi
tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Nabi kita, Rasul kita, tanpa diminta, tanpa bermohon, Allah telah menjemput Rasulullah naik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, dan perintah ataupun hadiah yang istimewa ini diberikan tanpa melalui malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan Rasulullah dengan 50 waktu solat sehari semalam. Bayangkan istimewanya umat Muhammad ini. Indahnya kita menjadi umat Muhammad kerana kita menerima suatu kefarduan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasulnya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berlaku dialog di antara Rasulullah bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Kerana Nabi Musa alaihissalam menyatakan dalam sirah menyatakan bahawa umat kamu terlalu kecil, ya, mereka tidak mampu untuk melaksanakan perintah kefarduan ini 50 kali sehari. Sedangkan Nabi Musa beritahu, umatku orangnya besar, gagah, tidak mampu. Ini kan pula umat kamu di akhir zaman kecil. Mintalah dengan Tuhanmu supaya dapat dikurangkan jumlahnya. Maka Rasulullah SAW telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, meminta untuk dikurangkan daripada 50 waktu. Kurang-kurang 3-4 kali, ya, Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas pandangan Nabi Musa AS bahawa umat kita ni tidak mampu untuk melaksanakan ibadah solat yang cukup banyak. Sehinggalah Allah SWT menetapkan 5 waktu sehari semalam. Namun, apa yang Nabi jelaskan kepada kita, tidak mengurangkan pahala 50 waktu yang telah difardukan. Maksudnya, satu fardu, solat subuh 2 rakaat tadi, bersamaan dengan 10 rakaat solat subuh yang kita dirikan. Maknanya 2 dapat gandaannya 10. Maka inilah kelebihan yang Allah beri pada kita, satu fardu bersamaan dengan 10 waktu yang kita solat, pahalanya. Inilah kehebatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu, muslim-muslim rahimakumullah, marilah sama-sama pada kesempatan kita berada di penghujung Rejab, ya, perbanyakkanlah amal ibadah kita. Kenangkanlah hari ini sebenarnya kalau kita lihat melalui media-media sosial ataupun televisyen dan sebagainya, elektronik, media masa kita, bahawa Palestin menuntut doa kita, menuntut pengorbanan kita, tahajud kita, mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan bala tentera Allah untuk membantu para mujahidin kita yang berada di Palestin, berada di Syria, berada di Iraq, di Afghanistan, ya, di Myanmar dan sebagainya. Di seluruh pelosok alam ini, umat Islam kita banyak yang tertindas. Beruntungnya kita berada di bumi Pahang khususnya, dan Malaysia amnya, bahawa kita berada dalam suasana yang cukup aman, damai. Maka pertahankanlah kedamaian, ketenangan yang kita dapati ini dengan kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kenangkanlah setiap apa yang telah diberikan ataupun yang telah ditunjuk ajar oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka di penghujung Rajab ini, kita kena kemas kini semula, sebab kita akan masuk 2-3 hari lagi, kita akan masuk kepada bulan Sya'ban. Selepas Sya'ban, maka kita akan bertemu dengan bulan yang menjadi suatu impian kepada setiap orang untuk berada di bulan Ramadan. Maka di penghujung Rajab ini, malah sama-sama saya menyeru diri saya dan juga rakan-rakan di luar sana untuk kita terus berusaha memperbanyakkan zikir kita, selawat kita, puasa sunat kita. Bagi mereka yang masih belum lagi menunaikan kewajipan untuk penggantian puasa, maka inilah masanya. Perbanyakkanlah latihan-latihan puasa di bulan Sya'ban, supaya bila kita masuk di madrasah Ramadan, kita sudah terbiasa dan kita dapat menggandakan amal ibadah kita di bulan Ramadan pada masa akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit perkongsiannya, indahnya Islam ini, mudah-mudahan untuk memberikan gambaran kepada kita selagi mana hayat dikandung badan, selagi itulah kita bersama-sama untuk menjadikan Islam itu sebagai agama kita, untuk kita saling berusaha untuk memperkemaskan keimanan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul kadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.